الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat walafiat. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah. Alhamdulillah dapat kita berjemaah pada malam ini berada di rumah Allah mendirikan salat. Kemudian kita duduk dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua insya-Allah. Amin. Para jemaah yang saya hormati, kita mesti mencari sesuatu perkara yang boleh menambahkan pahala kita. Kerana kalau kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berharap dengan amal yang kita buat biasanya, macam contoh solat fardu, maka dikhawatiri ia tidak memadai untuk menampung apa yang ada di alam akhirat. Maka sebab tu kita perlu bijak beramal. Bukan tahu beramal, bijak beramal. Maknanya kita cari peluang bagaimana untuk menambahkan lagi pahala kita. Sebab kita semua maklum diri kita semua adalah pendosa. Diri kita semua adalah orang yang banyak buat salah kepada Allah khususnya. Dan begitu juga kita ada buat salah dengan manusia. Maka oleh itu perlu kita mencari peluang apa sahaja yang boleh menambahkan amal, menambahkan pahala, maka kita terus buat tanpa ragu-ragu. Kerana kita tak tahu, mungkin boleh jadi amal itulah yang diterima oleh Allah. Sebagai contohlah, yang terdekat dengan kita ialah korban lah. Korban. Sebab hari ini ramai orang rasa nantilah buat korban. Bila dia tangguhkan korban, takut sampai mati tak buat korban. Sedangkan Nabi SAW menjadi amalan Nabi sejak berhijrah ke Madinah tak pernah tinggal korban. Ya, memang kalau dinilai dengan angka RM850 tu besar. Besarlah. Saya tak kata kecil, besar. Tapi nak dibandingkan dengan apa yang Allah nak balas, lebih besar daripada itu lagi. Antara pahala yang Allah akan beri kepada kita ialah, ini sebagaimana ada hadis, setiap bulu yang ada pada binatang korban itu akan dikira pahalanya. Jadi kalau lagi besar pahala, lagi besar korban kita, lagi banyaklah pahalanya. Bulu binatang pernah kita kira? Tak pernah kita kira. Memanglah dalam mereka punya lapuk tu ada dia cerita kan, kerja dia kira bulu beruang kan. Mana ada orang kira, tak ada orang kiranya. Namun apa yang saya ingin mengajak ialah nilai yang Allah nak bagi balik kepada kita, itu pun kita takkan mampu balas. Mengapa tidak kita ambil yang Allah telah beri jalan mudah yang mana balasannya begitu besar?
Maka oleh sebab itulah rebutlah peluang untuk menyertai korban. Di mana sahaja kita boleh korban sebenarnya. Kat Malaysia pun boleh, luar negara pun boleh. Tetapi betulkan niatlah. Kalau kita buat korban di luar negara dengan niat, dengan bertujuan sebab nak bantu orang di sana, okey. Jangan sebab murah. Yang ni tak betul. Kalau sebab murah maknanya kita kedekut tak hidup masjid. Betul saya cakap. Dengan kita nak balasan pahala, kita ambil yang lekeh-lekeh je, ambil yang sikit-sikit je. Tapi untuk hal keduniaan kita, hal peribadi kita, kita nak besar-besar. Rumah nak besar-besar, kereta nak lawa-lawa, mahal-mahal. Tapi untuk akhirat, lebih kurang simple-simple je. Mana boleh begitu? Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, rebutlah peluang yang Allah kurniakan kepada kita. Masih lagi ada peluang untuk kita menyertai korban. Masuklah. Andai kata memang kita betul tak mampu 850, buatlah korban di luar negara. Tempat-tempat yang murah tu silakan ambil. Tapi jaga niat kita, hati kita, kerana ingin membantu orang di sana. Kerana orang di sana pun ramai miskin-miskin. Betul. Ramai yang susah-susah. Jadi niat kita betul, insya-Allah sah juga korban. Dan satu lagi perkara yang perlu kita berhati-hati dalam bab korban ialah niat. Korban ni perlukan niat. Kalau tak ada niat korban, bagi je duit, tak jadi korban. Dia jadi apa? Dia jadi sedekah biasa. Sebab tu bila selain daripada kita buat bagi duit, misalnya bagi pada pengurusan masjid buat korban, biasanya akan diserah wakalah. Wakalah tu mana ada lafaz akad. Satu orang yang bagi duit, dia akan baca akad tu pada pihak pengurusan terima. Itu pun boleh. Nanti pihak pengurusan akan niat pada hari korban nanti. Ini juga digunakan untuk korban luar negara. Sebab tu korban luar negara pun kena hati-hati. Bukan bagi duit transfer dah diam gitu, tidak. Dia perlu ada penyerahan. Bercakap, bukan diam. Wakalah ni bercakap, dia bukan bagi duit tu pandai-pandai lah, kan? Wakalah mesti bercakap keluar daripada lidah. Samalah macam wakil untuk nikah kahwin. Wakalah wali, biasa dengar kan, wakalah wali. Wali bapa, biasanya bapa lah. Wali akan menyerahkan wakil kepada sesiapalah, biasanya pada juru nikah untuk menikahkan. Jadi penyerahan tu dia bukan hanya sign je, bukan, tak boleh. Sebab tu dia, kalau dengan saya, kalau wali tu tak boleh nikahkan, dia kena baca dulu wakalah wali tu. Baca dulu, ni saya sekian, bapa kepada sekian, mewakilkan kepada, contoh nama saya, untuk akan nikahkan anak perempuan saya dengan nama pengantin lelaki, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Dia kena bercakap tu, saya kena dengar, dan ada saksi 2 orang. Kemudian barulah saya terima. Baru dia punya boleh saya nikahkan. Itu dia panggil wakil. Sama juga kaedah buat korban. Bila buat korban luar negara, kena hati-hati. Buat akad penyerahan wakil. Niat belum lagi, belum niat lagi. Niatnya kena ada lembu baru boleh jadi niat. Lembu tak ada niat apa? Tu saya kata tak sah korban kalau dia dah awal-awal niat. Mana lembunya? Jadi lembu kena ada dulu baru boleh niat. Kalau si penyerta korban tak jumpa lembu, tapi wakil yang jumpa lembu, bagi pihak dia tolong niat, okey, sah. Jadi kalau dah wakil. Tapi kalau tak ada wakil, mana dia punya tu mewakilkan niat? Dia mana boleh wakilkan niat orang lain sesuka hati? Tak boleh. Sebab tu kena hati-hati dalam bab korban supaya dia jadi korban. Kalau tak, dia jadi sedekah biasa sahaja. Rugilah. Maka oleh itu kita kena mengaji bab korban ini secara terperinci, secara detail, khususnya bab niat. Maka daripada susulan niat inilah korban untuk si mati tak sah. Mana boleh korban untuk orang mati? Sebab apa tak boleh? Yang pertamanya, macam mana orang mati nak niat? Bolehkah kita pergi kubur kat dia, saya dah buat korban untuk awak ni, tolong niat dalam kubur tu? Tak boleh. Melainkan kalau arwah pernah wasiat semasa dia hidup. Contoh mak pesan pada anak, kalau mak tak sempat buat korban, kau tolong buat ya. Ada wasiat, maka anak boleh buat korban, sah. Sebab dah ada wasiat. Tak ada, anak-anak tak boleh pandai-pandai. Dan dia antara tujuan keduanya, kalau buat korban untuk si mati tadi, yang pertama dia tak boleh niat. Yang kedua, si mati tadi, kalau dia contohlah dia ada buat korban, macam mana dia nak ambil hak bahagian daging dia?
Dia boleh pesan ke, tolong ambil daging hantar kat kubur. Jadi banyak benda tak boleh. Maka sebab tu tak boleh buat korban untuk si mati. Tetapi ada tetapi tetapi orang yang buat korban, contohnya mak dia meninggal, ayahnya meninggal, dia nak buat korban, dia tetap letak nama dia. Tapi pahala dia niat kepada arwah. Itu boleh. Tak ada masalah pun. Niat pahala berapa ramai letak orang pun boleh. Tapi letak nama untuk orang mati tak boleh. Begitu juga antara niat yang masalah besar berlaku bila buat korban untuk orang lain. Orang tu hidup lagi orangnya. Tetapi dia tak beritahu orang tu yang dia nak buat korban untuk orang tu. Sebagai contoh, ini anak-anak lah selalu buat korban untuk si ayah dia, mak dia. Mak kat kampung, ayah kat kampung, anak dia kat sini misalnya. Anak tak beritahu pun mak ayah dia untuk buat korban. Dia buat korban kat sini, letak nama mak dia, letak nama ayah dia. Sah tak korban? Tak sah korban sebab orang yang masuk nama tu bila masa dia niat. Syarat sah korban mesti niat. Kalau tak ada niat tak sah korban. Maka si anak tadi wajib beritahu pada ayah dia, mak dia, mak ayah saya buat korban bagi pihak mak ayah tahun ni. Tolong niat dia. Jadi niat nanti niat. Ataupun wakil niat kepada dia. Nanti dia akan niatkan baru sah korban. Begitu juga si bapa yang ingin buat korban untuk anak-anaknya yang bukan di bawah tanggungannya. Misalnya anak dah kahwin, maka ayah tak tanggung anak tu. Tapi kalau ayah nak buat korban untuk anak dia, perlu juga maklum pada si anak tadi. Jadi oleh itu semua berkisar tentang niat. Tak ada niat tak sah korban. Jadi sebab tu saya kata detail niat ni perlu mendalam, bersungguh-sungguh mengaji, barulah dia jadi korban. Tapi balik pada awal tadi saya kata mengajak semua para jemaah untuk korban. Sertailah korban. Rugi sangat-sangat kalau kita tak menyertai korban. Misalnya kalau dah 2-3 tahun, 4 tahun sebelum ni tak masuk korban, cubalah masuk tahun ni. Kalau contohlah kita memang terdesak memerlukan wang, okey tak apa, tahun ni tangguh. Tahun ni tangguh. Tapi tahun depan kena azam lah buat. Ni tiap-tiap tahun tangguh. Manjang je terdesak. Sampai bila pun takkan buat. Rugilah, sangat-sangat rugi. Sebenarnya ada masjid-masjid lain, masjid kita tak buat lagi saya tengok. Ada setengah masjid dia buat masuk duit setiap bulan. Ikut kemampuan orang yang menyertai korban. Contoh masjid tu dah target RM900 satu bahagian korban. Maka dia dah pesan siap-siap peserta masuk sikit-sikit setiap bulan. 50, 100, lama-lama habis hingga 900 tu. Ni saya tak ada cakap untuk masjid saya. Kan mana tahu masjid kita nak buat akan datang tu cerita lain. Tapi saya tengok ada masjid lain buat. Dia iklan awal-awal daripada contoh habis raya haji tahun ni, dah iklan untuk raya haji tahun depannya. Oh memang betul-betul bersungguh-sungguh nak ajak berkorban. Memang betul lah. Kita kena cari peluang macam mana nak masuk. Kalau kita tak mampu nak bagi ketul 900, 800 setengah, 800 mungkin besar. Tapi kalau bagi sikit-sikit tak ada heran pun. Saya bagi saya pesanan apa dia, kita bandingkan dengan apa yang kita korban bukan untuk korban. Kita korban yang bukan untuk korban. Kita habis duit untuk benda lain. Habis untuk berjalan-jalan, habis duit untuk makan-makan, habis duit untuk benda yang tak perlu misalnya. Tak ada dinilai dengan pahala yang besar. Berapa banyak duit kita habis? Lagi banyak sebenarnya berbanding untuk korban. Sedangkan ganjarannya sangat besar. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita berniat untuk buat korban. Nanti insya-Allah kuliah minggu depan adalah sikit cerita mengenai 9 Zulhijjah yang saya ingin saya kongsikan. Di samping juga fadilat-fadilat yang lain yang ada dalam bulan Zulhijjah. InsyaAllah pada pertemuan minggu depan lah, Selasa. Kalau panjang umur sihat walafiat. Cuma yang hari ini itu sekadar itu berkaitan dengan korban. Masuklah para jemaah yang saya hormati. Kalau tak masuk juga, niatlah untuk buat tahun depan. Itu mesti kena ada. Para jemaah yang saya hormati, untuk malam ni saya bawa kisah Nabi SAW, sirah Nabi SAW, sambungan berkenaan tentang perkara yang ada kaitan dengan cerita orang Islam zaman Nabi SAW. Antaranya ialah sebagaimana tajuk yang seterusnya, iaitu perkara-perkara yang menjadi pendorong kepada orang Islam yang terdahulu zaman Nabi. Bagaimana mereka ni boleh kekal sabar, istiqamah, cekal tak tinggalkan Islam walaupun apa pun terjadi. Orang ugut bunuh ke, orang ambil harta ke, harta diletak diseksa dengan teruk sekalipun, masih tetap dengan Islam. Apa penyebabnya? Ini disebut oleh pengarang. Yang pertama, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Asas mesti iman dengan Allah. Bila ada iman dengan Allah, apa jadi pun tetap dengan Islam, tetap dengan iman. Hari ni kenapa ada orang senang
keluar berislam. Sebab tak ada iman. Ada orang tak hargai dengan Islam ni sendiri sebab tak ada iman. Itu jawapannya. Pelik orang dulu. Sebagainya macam contoh sahabat-sahabat yang asalnya bukan Islam, dah lama sembah berhala, masuk Islam boleh kekal dengan Islam. Sebab pertama iman. Iman tu dah masuk, dah meresap, dah menjiwai sahabat tu, maka tak heran apalah, korang nak buat apa, buatlah. Ini sahabat. Tapi hari ni sebab kita tu tak lekat iman kita, maka ada sebahagian orang Islam dia mudah goyah bila dia uji. Contoh dia ada masalah kehidupan, kewangan, datang orang kafir oper sikit, dia dah goyah. Ini masalah masyarakat pada hari ini. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, qiyadatun tahwi ilaihal afidatu. Yang kedua adalah kerana kepimpinan Rasulullah SAW yang menyebabkan hati manusia cenderung kepada Nabi, tertarik dengan perwatakan Nabi, dan sebagai manusia yang bukan Islam takut dengan perwatakan Nabi. Sebagai contoh yang disebut oleh pengarang, saya dah baca cerita sebelum ni tapi saya ulang balik sebagai ingatan kita semua. Ada beberapa orang kafir Quraisy yang dia memang suka dengan Nabi SAW baca Quran. Nabi kalau baca Quran, ada 3 orang ni mengendap. Bukan mengendap tengok Nabi, mengendap dengan Nabi baca Quran. Salah seorang daripada 3 orang tu ialah Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ni pernah sekali dia pergi berasingan. 3 orang ni pergi berasingan senyap-senyap. Tiba-tiba terserempak 3-3 ni. Lalu salah seorang daripada 3 orang ni tanya kepada Abu Jahal, kau buat apa kat sini? Kenapa kau datang sini? Lalu kata Abu Jahal, dia malulah ketika orang tahu yang dia dengar Quran. Maka salah seorang tanya kepada Abu Jahal, apa pendapat kamu tentang apa yang kamu dengar daripada Muhammad? Kau dah dengar Quran kan? Apa pendapat kau? Muhammad ni betul ke tak betul? Salah seorang tanya kepada Abu Jahal. Lalu apa Abu Jahal kata? Dia kata, apa yang aku dengar, memang aku dengar lah apa yang aku dengar. Tetapi kita ni, yang ni orang bukan Islam, kafir Quraisy, daripada bangsa yang bukan keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW daripada Banu Hashim dan Banu Abd Manaf. Keluarga ni selalu berlawan dengan keluarga yang lain daripada bukan keluarga Nabi. Lawan apa? Lawan merebut kemuliaan. Contoh apa dia? Suka bagi makan. Orang keluarga Nabi SAW ni, Abdul Manaf ke, Banu Hashim ke, keluarga Nabi ni suka menjamu orang makan. Maka orang yang lain daripada pihak keluarga lain tengok cemburu keluarga ni boleh buat, mereka pun berebut nak bagi makan. Tu memang kemuliaan keluarga Nabi, suka bagi makan pada orang. Kemudian juga kalau contoh mereka ni ada tolong orang, maka keluarga yang lain juga berebut nak tolong orang. Ni nak mencari sebab apa? Tolong tu bukan sebab tolong, sebab nak cari kemuliaan. Siapa paling mulia? Ni kata Abu Jahal. Cuma bezanya, bila kalah kat mana, keluarga Nabi ni dia ada seorang lelaki yang dapat wahyu daripada langit. Maka bila pun kita tidak akan dapat kalahkan keluarga ni. Namun walaupun begitu, demi Allah kata Abu Jahal, aku tidak akan beriman dengan Muhammad sampai bila-bila. Dia kata Abu Jahal. Maknanya dari segi perwatakan Nabi tu dia memang respect, tahu Nabi ni betul. Tapi sebab hati tu sombong, tak nak beriman. Tapi dia punya sombong, bukan dia sombong belagak depan Nabi semata-mata. Dia belakang suka dengar apa yang Nabi baca. Itu bezanya orang sombong zaman dulu. Sekarang ni depan-depan sombong. Depan pun sombong, belakang pun sombong. Ni tak betul. Mana Abu Jahal lagi baik? Abu Jahal memang depan Nabi, memang dia suka melawan Nabi. Tapi belakang Nabi, dia kagum dengan apa yang ada pada Nabi SAW. Kemudian juga antara kisah yang lain, kisah mengenai orang kafir Quraisy pernah ejek Nabi depan-depan. Mereka ni suka kutuk Nabi depan-depan. Lalu Nabi SAW cakap kepada mereka sebanyak 3 kali, wahai orang Quraisy, aku ni akan datang dengan membawa sembelihan. Maksud aku akan hapuskan kamu ni. Itu maksudnya. Tapi ni bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bunyinya ji'tukum bidzabhi. Aku akan datang kepada kamu dengan sembelihan. Maksud aku akan habiskan kamu. Perkataan itu dicakap oleh Nabi menjadi satu perkara yang sangat ditakuti oleh kafir Quraisy. Jadi terus tak tenang. Sebab yang cakap tu Nabi Muhammad. Tapi kalau saya yang cakap, orang mungkin tak heran.
Kata tolong, contohlah saya cakap, siap korang, kau akan habiskan korang. Siapa cakap? Saya. Oh, tak heran lah. Imam cakap pun tak heran. Itu contohlah, contoh maksudnya begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad cakap, orang kafir terus tak berani cakap apa. Itu kehebatan Nabi. Kemudian antara lagi kisah yang kedua, kisah yang lain. Peristiwa masyhur tentang orang kafir angkat uri unta letak di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Ini memang masyhur kisah ni. Letak uri unta, bukan perut unta, uri unta. Uri unta itu pun besar. Nanti kalau nak tengok uri unta, uri tengok binatang korban nanti. Yang tu pun, yang lembu pun berat juga. Ni unta letak belakang Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Selepas itu anak Nabi SAW datang, iaitu nama Fatimah, angkat uri unta tu alih, barulah Nabi boleh angkat kepala. Selepas Nabi angkat kepala, Nabi telah angkat tangan baca doa keburukan untuk orang yang tadi tu, yang letak uri unta dan siapa-siapa yang berpakat tadi. Masa Nabi tengah sujud letak uri unta tu, orang kafir semua tengok Nabi, semua pakat ketawa. Sebab tu satu larangan, kalau kita tengok ada orang Islam mana-mana jatuh ke, jangan kita ketawa. Sebab perbuatannya sama macam orang kafir Quraisy. Tengok member kita tergelincir jatuh, kita semua pakat ketawa, kakak-kakak, jangan. Ini perangai orang-orang Islam, kafir Quraisy. Seronok kemudaratan berlaku pada orang lain. Sepatutnya kita kena tolong, bukan ketawa. Kalau terketawa, tu tak boleh nak apa lah. Ni jangan ketawa, waktu biar ketawa. Patutnya kalau dia terketawa, misalnya nak buat macam mana, benda tu terjadi, terus tutup mulut, istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa lah aku ketawa kat dia. Itu tak apa lagi lah, selamat. Ini ketawa terus ketawa, kemudian ajak orang yang ketawa, kau tengok tu. Bertambah-tambah orang yang ketawa, dengan dia tanggung dosa. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, selepas Nabi dialihkan uri unta, Nabi duduk, Nabi baca doa keburukan kepada orang kafir Quraisy tadi. Bila mereka dengar je Nabi SAW baca doa keburukan, automatik semua yang dengar kat situ semua diam, tak jadi, berhenti ketawa. Nak pengarang nak beritahu kepada kita apa dia? Kepribadian Nabi tu, bila Nabi doa keburukan, automatik semua orang kafir Quraisy takut. Sebab mereka tahu dan yakin benda tu pasti akan terjadi. Ini juga maklum kepada kita, kalau orang-orang mana-mana yang dizalimi, tiba-tiba mereka angkat tangan doa, orang yang patut berzalimi itu kena rasa takut. Sebab doa orang yang dizalimi tidak ada hijab dengan Allah, Allah pasti akan terima. Waktu saja yang tak tahu. Ini patut orang yang menzalimi ni kena tahulah perkara-perkara ni. Cuma orang kafir ni bila dengar Nabi doa keburukan, automatik semua terus diam dan terus rasa bimbang. Dan mereka yakin mereka ni akan mati, kena juga musibah apa yang Nabi beritahu. Antaranya yang didoakan keburukan itu termasuklah Abu Jahal itu sendiri. Dan dia ada 7 orang sebenarnya, 7 orang yang disebut nama yang diberi kemudaratan. Nabi doa sebut satu-satu nama tu. Nabi bukan hanya angkat tangan doa, ya Allah musnah, binasalah mereka ni. Bukan sebut mereka, Nabi sebut nama satu-satu. 7 orang. Ada 7 orang kat situ masa tu yang ketawa tu. Termasuk salah seorangnya yang tukang bawa uri unta tu daripada pasar bawa ke situ. Jadi semuanya 7 orang. Salah satunya Abu Jahal. Jadi 7 orang ni dalam peperangan Badar, mereka mati dan mayat mereka telah dicampak dalam satu telaga yang berdekatan dengan tempat Badar tadi. Semua mayat tu dalam campak dalam telaga tu. Telaga mati, telaga tak ada air. Jadi campak mayat dalam tu, kemudian Nabi datang kat telaga tu. Nabi cakap pada mayat-mayat tadi, dulu mana yang hego sangat, mana yang cakap besar sangat tu mana. Ini bukan maknanya kita jangan amal benda ni. Ini Nabi boleh buat. Jangan pula kita ada mana sakit hati dengan siapa-siapa, tengok-tengok dia mati, kita pergi kubur dia. Oh dulu cakap besar sangat, kau nak mati lah, kau nak buat apa? Jangan buat macam tu Ini Nabi boleh buat. Kita jagalah akhlak kita. Kita doa lah, walaupun mungkin dia sakitkan hati kita, dia dah meninggal, doa juga keampunan untuk si mati. Mudah-mudahan kita tu diampunkan oleh Allah dan jadilah manusia yang pemaaf. Jadilah manusia yang pemaaf. Besar mana pun kejahatan manusia pada kita, lebih besar patutnya kita memaafkan. Sebab bila kita sudi memaafkan orang lain, siapa yang akan maafkan kita tu? Allah. Kalau Allah maafkan kita, untung dunia akhirat kita. Tapi kalau lah kita sibuk tak nak maafkan orang tu, aku akan tuntut dekat akhirat. Ni selalu dengar perkataan ni kan, aku tak akan maafkan dia, aku takkan halal, aku akan tuntut dekat akhirat. Hati-hati dengan perkataan ni. Kita lupa ke Allah itu ada. Kalau Allah tuntut dengan kita, apa kita nak buat? Kalau Allah tak maafkan kita, apa kita nak buat? Maka jadilah hati yang pemaaf. Maafkan orang lain, halalkan. Walaupun berat,
Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Allah pun tak nak tuntut dengan kita, sebab kita sudi menghalalkan apa yang kita pernah diambil harta oleh orang lain. Itu yang seterusnya. Cerita yang seterusnya adalah Nabi SAW pernah doa kepada seorang lelaki namanya Utbah bin Abu Lahab, anak kepada Abu Lahab, namanya Utbah. Utbah ni pernah menganiaya Nabi SAW di Mekah. Satu hari Nabi telah doa keburukan kepada dia. Doanya yang biasa imam subuh pernah baca. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujrimas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Sebelum tu saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Wasallit alaihim kalbam min kilabik. Saya dengarkan kunut subuh. Bukan saya baca, imam lain baca. Saya tak baca kunut ni, tapi tak salah nak baca doa kunut ni. Wasallit alaihim kalbam min kilabik. Terjemahannya apa? Ya Allah, kau hantar kepada mereka binatang buasmu. Ni asal doa ni kita baca untuk orang-orang yang aniaya orang Islam. Contoh macam dekat Palestin, orang Israel, orang Yahudi Israel serang orang Islam, maka kita doakan semoga Allah hantar tentera Allah. Tapi asal ceritanya Nabi pernah baca doa ini kepada Utbah bin Abu Lahab. Nabi baca dia, Allahumma sallit alaihi kalbam min kilab. Hantar pada dia binatang buasmu ya Allah. Maka bila Utbah bin Abu Lahab dengar doa Nabi ni, maka dia terus menjadi ketakutan dan dia yakin pasti dia akan jumpa benda tu. Maka ditakdirkan satu hari dia pergi berjalan, tapi bersama dengan rombongan. Yang lain rombongan tu sebagai jaga dia. Kok ada binatang buas nak serang ke? Maka tiba satu tempat mereka berkhemah, mereka bermalam, tapi Utbah rasa tak tenang. Maka dia buat macam mana? Utbah tidur di tengah-tengah, yang lain member dia ramai-ramai semua tidur keliling. Maknanya kalau binatang buas tu datang, dia serang kawan dia dulu, tak serang dia dulu. Tapi Allah punya kuasa. Cerita ni saya dah cerita sebelum ni, awal-awal sebelum ni. Ketika Utbah sedang tidur, datang seekor singa. Singa tu datang, dia boleh ngelak semua sahabat-sahabat dia yang tidur tu. Elok langkah, macam kita tengok kucing kan langkah, tak kena orang. Macam itulah singa langkah, langkah sampai tengah-tengah Utbah, dia tangkap kepala dulu Utbah tu. Dibaham kepala Utbah dan selesailah Utbah. Makbul doa Nabi SAW. Mana saya nak ceritanya, yakinnya Utbah tu percaya aku tak selamat, sebab tu dia takut. Minta orang duduk keliling dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tu sendiri. Nabi punya keterampilan, Nabi punya kepribadian, mana ada? Tak ada orang macam tu. Itu saya kata tadi, kalau saya cakap orang tak heran. Tapi kalau Nabi yang cakap, hari ni ramai orang tak yakin. Siapa cakap? Nabi. Hari ni pun ragu-ragu dengan apa yang Nabi SAW beritahu. Tapi orang kafir dulu, dengar je Nabi cakap, terus takut dah. Takut, tak berani nak buat apa-apa. Sampaikan mereka yakin betul-betul benda tu pasti dan pasti benda tu akan berlaku. Cerita yang lain, Ubay bin Khalaf. Ini pun satu perangai lagi. Ubay bin Khalaf ni antara orang yang suka maknai Nabi juga. Maka Nabi SAW pernah berkata, sebelum tu ceritanya asalnya Ubay bin Khalaf ni, dia ada bela satu ekor kuda. Maka bila Nabi SAW lalu dekat situ, dia beritahu pada Nabi, wahai Muhammad, kau tengok kuda ni, hari-hari aku bagi dia makan, aku jaga dengan elok, aku akan guna kuda ni untuk bunuh kau, kata Ubay bin Khalaf. Lalu apa Nabi SAW jawab? Bal ana aqtuluka insyaAllah. Bahkan sebenarnya aku yang akan bunuh kau. Nabi balik kata begitu. Bila Ubay bin Khalaf dengar perkataan ini, patutnya dia dah cakap tadi kan, dia nak bunuh Nabi. Dia pula yang jadi takut dengan apa yang Nabi beritahu oleh Nabi. Dia jadi terus gelisah, terus takut. Maka peristiwanya dia dah beritahu pada Abu Jahal, aku pasti mesti kena dengan Muhammad ni, mesti kena. Maka dalam peperangan Badar, orang pertama yang Ubay bin Khalaf nak carilah Nabi SAW. Dia beritahu, kalau aku tak bunuh Muhammad hari ni, mesti Muhammad akan bunuh aku. Jangankan dia nak bunuh aku, dia ludah aku pun mesti aku mati. Ini kata Ubay bin Khalaf. Dia memang takut betul. Maka apa terjadi? Dalam peperangan Uhud, bukan peperangan Badar, maaf, dalam peperangan Uhud, maka dia telah mencari Nabi SAW. Lalu bila nak serbu Nabi masa ketika itu ada sahabat. Maka sahabat-sahabat cuba nak jaga Nabi supaya jangan serang Nabi. Tapi Nabi kata apa? Jangan, biarkan dia datang. Maka apabila dah makin dekat dengan Nabi telah ambil satu lembing. Lalu Nabi lontar lembing tersebut, tetapi kena sikit sahaja pada tengkuk dia. Kena sikit, terguris sedikit, sebagaimana yang disebut dalam kitab. Wa kana khadshan ghayra kabirin. Kena sikit, tak besar mana pun kena luka tu. Tertoreh sikit leher dia. Tetapi apa yang terjadi? Kata Abu Ubay bin Khalaf,
Sesungguhnya Muhammad telah bunuh aku. Sesungguhnya Muhammad telah bunuh aku. Baru tergores sedikit. Dia kena sikit tu, dia cakap ulang-ulang, Muhammad bunuh aku, Muhammad dah bunuh aku, Muhammad. Dia belum mati lagi. Tapi dah cakap Muhammad dah bunuh aku. Sehingga kan orang tegur dia, alah tegur dia sikit je, kau ni bising ni lebih. Bukan kena betul-betul pun, bukan kena habis penggal pun, betul bising. Maka dia pun cakap benda yang sama macam saya kata tadi. Demi Allah, kalau Muhammad ludah aku pun dengan saya, aku dah mati dah. Ini kata-kata yang diyakini oleh Ubay bin Khalaf yang bukan Islam, kafir, tapi percaya dengan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dan antara lagi orang yang takut dengan Nabi Muhammad juga. Ni semua pengarang sebut supaya apa? Kita ni bangga dengan Nabi SAW. Kita ni percaya dengan kepribadian Nabi. Pribadi Nabi tu macam mana? Kisah seterusnya, Sa'ad bin Mu'az, satu orang lelaki. Dia berada di Mekah masa tu. Lalu dia telah berkata kepada Umayyah bin Khalaf. Masa tu dia kata, sesungguhnya aku telah dengar Rasulullah SAW telah bersabda, innahum qataluka. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Sa'ad bin Mu'az sahabat pergi jumpa Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni kafir. Lalu dia bercakap pada Umayyah, Umayyah, kau nak tahu tak? Aku dengar Nabi Muhammad, dia cakap apa tau? Dia cakap orang Islam akan bunuh kau. Cakap pada Umayyah bin Khalaf. Yang cakap tu Sayyidina Mu'az, bukan direct daripada Nabi. Nabi tak ada kat situ. Cuma Sayyidina Mu'az ni cakap benda benar lah. Nabi ada cakap macam ni. Walaupun bukan daripada mulut Nabi yang didengar, mulut Sayyidina Mu'az, tetap Umayyah bin Khalaf ni percaya. Tak ada ragu-ragunya. Apatah lagi kalau betul daripada Nabi SAW, lagi dah dia takut. Maka apa yang terjadi? Dia terus jadi ketakutan yang bersangatan. Dan dia berazam tidak akan keluar daripada Mekah. Aku tak nak keluar daripada Mekah, sebab aku tahu kalau keluar daripada Mekah, mati. Tiba-tiba satu hari, Abu Jahal kata bagi jaminan pada dia, tak apa, aku akan sediakan seekor binatang unta yang paling cergas, yang paling kuat berlari. Tiba-tiba kalau ada Muhammad datang, kau guna dia untuk patah balik ke Mekah. Sampai begitu sekali Abu Jahal nak suruh dia keluar dari Mekah ni. Aku ada, kau jangan takut. Kalau kita ni senang lah. Oh, kalau Muhammad tu datang, kau jangan risau. Tu ada kereta baru tu, mesti baru keluar ni, kau guna kereta untuk lagi. Pergilah mana-mana. Dalam dia siap ada pasport, siap ada duit, kau pergilah. Oh, senang ya. Abu Jahal offer ni kepada dia, offer supaya apa? Supaya dia keluar juga daripada Mekah. Maka dengan tertarik dengan apa yang dia offer oleh Abu Jahal tadi, maka Umayyah bin Khalaf pun nak keluar daripada Mekah. Tiba-tiba isteri pada Umayyah bin Khalaf telah berkata, faqatillahu imra'atuhu ya Aba Safwan, faqad nasita ma qala laka akhuka Yasribi. Isteri dia tegur suami dia, wahai Abu Sufyan. Abu Safwan ni gelaran pada Umayyah bin Khalaf. Kau lupa ke apa yang Muhammad cakap? Maksudnya nak serang kamu tu, kamu lupa ke? Maka apa jawab Umayyah bin Khalaf? La wallahi ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban. Aku tak lupa, aku ingat. Tapi sebenarnya aku nak keluar sikit, dekat-dekat je, depan-depan tu je. Keluar dari Makkah sikit, nanti aku balik lah. Dia berkata begitu pada isterinya. Jadi apa saya nak beritahu? Ini keadaan musuh Islam yang takut dengan Nabi SAW. Baru dengar perkataan je, belum benda tu berlaku depan mata, dengar cakap pun dah takut. Kenapa hari ini orang Islam kita tak percaya dengan apa yang diberitahu oleh Nabi? Nabi dah tahu sekian-sekian perkara akan berlaku. Nabi beritahu akan, kalau contoh soft tak lurus, akan bergaduh sama-sama kita. Kenapa kita tak percaya dengan soft lurus tu? Sedangkan Nabi kata kalau kau luruslah dan rapatkan soft, hati akan bersatu. Sebab tu saya selalu ulang perkataan ni, lurus dan rapatkan soft. Sila samakan tumit untuk luruskan soft. Cuma tak adalah saya tekan kat kuat suara tu. Sila samakan tumit dengan garisan, tak adalah. Cakap lembut je. Tapi saya ulang perkataan setiap kali nak iqamat, selepas iqamat. Sebab apa? Nabi dah beritahu hanya itu cara untuk kita merapatkan hati kita. Kalau kita nak orang kampung kita semua berdamai, tak ada dendam-dendam, marah-marah seperti apa, jawapannya luruskan soft dulu. Dan antara lagi perkara lain yang boleh menyebabkan kita berkasih sayang, Nabi beritahu sebarkan salam. Ini ada hadis sahih lagi. Nabi beritahu pada sahabat, maukah aku beritahu pada kamu sekalian perkara yang boleh menyebabkan kamu berkasih sayang antara satu sama lain? Lalu apa dia? Nabi kata sebarkan salam. Sebarkan salam hari ini tidak menjadi tabiat kita. Kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Dan Nabi beritahu akan tiba satu hari nanti, orang hanya akan bagi salam pada orang yang dia kenal, yang dia tak kenal dia tak bagi salam. Masalah hari ini bukan orang yang dia kenal bagi salam, yang kenal pun tak bagi salam.
Lagi teruk lah sebenarnya. Dah dekat sangat kiamat lah tu. Sebab apa jadi begitu? Sebab kita tak yakin dengan apa yang diberitahu oleh Nabi. Itu bezanya. Orang kafir dengar apa Nabi cakap terus percaya, takut. Tapi hari ini orang Islam ragu-ragu dengan apa yang diberitahu oleh Nabi. Maka sebab tu kita sama-sama sebarkan salam. Sebut jumpa assalamualaikum, kemudian berjabat tangan. Berjabat tangan tu pun sunnah ya. Berjabat tangan, pegang tangan tu kita panggil bersalaman lah. Salam-salam kan. Sunnah kan bersalaman tu. Dengan kelebihan apa dia? Allah akan menghapuskan dosa mereka. Orang yang salam dengan orang yang disalam, dua-dua akan diampunkan dosa. Kenapa kita tak nak salam? Kalau takut Covid tu lain lah. Tapi masih lagi ada rasa takut Covid tu. Kalau kita rasa kita tak sihat, itu cerita lain. Tapi eloklah kita bersalaman. Supaya apa? Allah ampunkan dosa kita berdua. Orang yang salam dengan orang yang disalam. Tapi kadang-kadang nak salam pun tak nak bergerak. Salam pun tak nak pandang muka, pun ada juga. Ini perangai orang kita dah. Mudah-mudahan kita sebarkan benda yang Nabi beritahu dalam hadis. Supaya apa? Supaya kita yakin dengan Nabi SAW. Semua yang saya cerita tadi, apa yang diberitahu oleh pengarang kitab ini, iaitu nama pengarang ni Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama India. Tapi kitabnya ditulis dalam bahasa Arab. Bila beritahu semua ini dibawa cerita untuk menunjukkan bahawa orang kafir sangat kagum, respect dengan keterampilan Nabi SAW. Cerita yang seterusnya nak cerita mengenai orang-orang Islam pula, bagaimana dengan Nabi SAW. Bagi sisi orang Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka makin lihat Nabi makin sayang, makin rindu kalau tak jumpa Nabi SAW. Bahkan mereka sanggup korban apa saja demi untuk Nabi SAW. Ini para sahabat. Sayangnya mereka diibaratkan seperti air yang turun mencurah-curah dari tempat tinggi turun ke bawah. Air terjun daripada atas turun ke bawah, macam mana dia punya laju? Laju betul lah. Macam itulah rasa sayang sahabat pada Nabi SAW. Tak ada berbelah bagi sayang. Baik kaum lelaki, baik kaum perempuan ketika itu. Semua betul-betul sayang kepada Nabi SAW. Bahkan kanak-kanak kecil yang ada pada masa itu pun tak sanggup dengar ada orang hina Nabi SAW. Sebagai contoh, kanak-kanak dua orang lelaki daripada Ansar, orang Madinah, dengar yang Abu Jahal ni selalu maknai Nabi. Bila berlaku dalam peperangan Badar, mereka minta izin untuk keluar berjihad, nak lawan. Masa dalam perangan Badar tu, mereka ni tak kenal Abu Jahal sebab tak pernah tengok. Maka ketika itu yang ada kat situ tu Abdul Rahman bin Auf. Kanak-kanak dua orang ni tanya pada Abdul Rahman bin Auf, "Pakcik, mana Abu Jahal?" "Kenapa kau nak cari Abu Jahal?" tanya Abdul Rahman. "Kami dengar kat Mekah dia selalu buat macam ni pada Nabi, sekian-sekian perkara. Hari ni kami nak habiskan dia." Tu kanak-kanak. Saya nak cerita, kanak-kanak pun sanggup buat apa pun. Lantaklah kami kena bunuh-bunuh lah. Tapi kami tak sanggup Nabi dikatakan begitu. Itu kanak-kanak Ansar Madinah. Jadi perasaan orang Islam yang ada ketika itu membuat-buat sangat sayang kepada Nabi SAW. Dan ada juga pengarang juga sebut, wa kanadin nufusu tanjazibu ilaihi injizabal hadidi ilal maghnatis. Jiwa orang Islam yang ada ketika itu melekat, tertarik kepada Nabi SAW seperti besi melekat kepada magnet. Magnet, kalau kita tengok magnet tu, dia punya kecepatan pergi kan. Dapat jumpa besi dengan magnet, terus melekat. Lebih cepat itu perasaan sahabat kepada Nabi SAW. Ini pengarang buat ibarat. Nabi tahu gambarnya bagaimana perasaan orang Islam yang ada ketika itu. Mudah-mudahan kita pun sama, makin sayang kepada Nabi SAW walaupun kita tak pernah jumpa. Mungkin kita pun tak ditakdirkan untuk memimpi Nabi. Nak buat macam mana? Kita pun banyak dosa, selawat pun kurang. Hari Jumaat patutnya banyak selawat, tapi kita kurang selawat. Maka sebab itulah kita susah nak mimpi Nabi. Siapa-siapa yang mimpi Nabi bertuahlah dia. Sebab orang yang mimpi Nabi, tapi mimpi Nabi tu pun kena cek balik. Jangan percaya bulat-bulat kalau dia kata dia mimpi Nabi. Sebab Nabi SAW tidak menyerupai mana-mana lelaki. Wajah Nabi tak diserupai dengan mana-mana lelaki. Dan syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Jadi oleh itu sebelum dia kata muka Nabi macam ni, rupa dia adalah orang tu, tak boleh. Itu bukan. Rupa Nabi tak boleh dirupakan dengan muka sesiapa. Jadi siapa yang bermimpi Nabi, bertuahlah mereka. Kemudian juga paling kurang kalau kita tak dapat bermimpi Nabi, sekurang-kurangnya di akhirat nanti kita dapat bertemu dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Cerita yang seterusnya, cerita ni panjang sikit sebab masa tak mengizinkan. Ada 2 minit lagi nak azan. Cerita mengenai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar nama sebenarnya Abdullah bin Uthman.
Nama asal dia Abu Bakar, tapi kita glamour dengan Abu Bakar lah. Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas dia masuk Islam, dia dapat gelaran As-Siddiq. Kita biasa dengar. Ada sebab antara kenapa dia dapat gelaran As-Siddiq. Salah satunya pagi subuh hari Nabi balik Isra' Mi'raj. Malam Nabi Isra', pagi subuh tu Nabi balik, maka Nabi beritahu pada Abu Jahal, malam tadi aku berisra'. Nabi bertolak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Maka cerita itu tersebar sehingga sampai ke telinga Abu Bakar. Lalu ada orang cakap pada Abu Bakar, Abu Bakar, kau tak dengar ke member kau cakap apa? Apa dia cakap? Dia cakap malam tadi dia pergi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam je. Orang nak menganjing lah, nak mengenakan, nak hina Nabi SAW. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ini kata rasa cinta tu, betul-betul percaya. Maka apa kata Abu Bakar? Kalaulah yang kata tu Muhammad, lebih daripada tu lagi pun aku percaya. Maka sebab tu dipanggil As-Siddiq, orang yang betul-betul membenarkan Nabi SAW tanpa ragu-ragu. Dan dialah lelaki pertama dewasa yang beriman dengan Nabi ketika orang lain semua tak nak terima Nabi SAW. Wallahu alam, kita dengar azan, saya sambung sikit selepas azan. Para jemaah yang saya hormati, kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, selain dia dengar dia dapat gelaran As-Siddiq, pengarang bawa cerita mengenai beliau ni, selepas sahaja dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah mensyiarkan dia sebagai orang Islam. Beritahu, aku dah beriman dengan Muhammad. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu pada ketika itu telah dipukul beramai-ramai oleh orang kafir Quraisy. Dipukul sebegitu rupa sehingga kan kemudian datang Utbah bin Rabi'ah. Ini pun satu panggil lelaki yang kita panggil boleh celaka jugalah. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu dia ambil kasut dia yang dibuat dicampur dengan besi. Kasut dia dicampur dengan besi. Macam mana kasut dia saya tak boleh gambarkan lah sebab saya tak pernah tengok. Kasut dia ada besi kat situ. Jadi kasut yang ada besi tu dia telah guna untuk pukul muka Abu Bakar. Jadi dia pukul sehingga kan pengarang beritahu wajah dia dengan pipinya tak ada beza. Maksudnya hidung tu pipi dah kembung rata kena pukul dengan Utbah bin Rabi'ah. Dan bukan itu saja, beliau telah pijak perut Abu Bakar.
Utbah bin Rabi'ah. Maka tak dapat kenal wajah dia dengan hidung dia. Hidung dengan muka sampai rata. Punya teruk kena pukul. Lalu apa yang terjadi? Sesudah itu Abu Bakar telah diusung oleh Banu Taim. Banu Taim ni keluarga Abu Bakar. Abu Bakar di gelaran dia ada Taimi, At-Taimi. Taimi ni maksudnya susu-galuh keturunan At-Taim, moyang kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar telah usung angkat Abu Bakar ni tadi, bawa masuk dalam rumah. Maka mereka ni semua kata ni Abu Bakar ni tak lama dah ni, meninggal dah ni. Dengan apa yang berlaku pada dia. Pensan. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu petang, hujung siang tu, dia bangun tersedar dan dia telah berkata, soalan pertama, perkataan yang keluar daripada mulut dia, dia cakap apa? Ma fa'ala Rasulullah. Apa jadi dengan Rasulullah? Dia tak cakap pasal diri dia, aku teruk, aku kena pukul. Ataupun bangun-bangun, teruk apa? Aku kat mana ni? Contoh kan? Tu bukan soal. Tak ada nak minta air ke, nak minta makan ke, dah kena teruk pukul tadi. Tapi yang keluar daripada mulut Abu Bakar adalah apa jadi dengan Rasulullah. Ini sebab apa? Sayang dengan Rasulullah. Padahal dia teruk kena pukul. Kemudian juga keluarga Abu Bakar tadi tahan lidah dia. Kau jangan bercakap, kau tengah sakit ni. Kemudian masa tu mereka cakap pada mak dia, mak Abu Bakar, nama Ummul Khair, ataupun nama asalnya Salma binti Sakhar At-Taimiyah. Jadi mak dia bercakap pada Abu Bakar, keluarga Abu Bakar, keluarga Sayyidina Abu Bakar yang lain-lain yang tolong angkat tadi, berkata pada mak dia, perhatikan dia ni, kalau dia perlu makan kau bagilah makan, bagilah minum, apa yang dia perlu bagikan. Maka apa yang terjadi? Dia tetap tanya juga, apa jadi dengan Rasulullah? Perkataan Abu Bakar keluar juga lagi perkataan tu lagi. Maka kata mak dia, masanya mak dia belum Islam lagi. Mak Sayyidina Abu Bakar belum Islam. Dia kata, demi Allah aku tak tahu pasal sahabat engkau tu. Aku tak tahu, mak tak tahu. Tapi mak dia lepas tu masuk Islam tau. Mak dengan bapa Sayyidina Abu Bakar lepas tu masuk Islam. Riwayat kata bapa Sayyidina Abu Bakar masuk Islam tahun 8 Hijrah, masa Fatah Mekah. Masuk Islam jugalah. Mak dia pun masuk Islam. Jadi selepas itu Abu Bakar beritahu pada mak dia, mak pergilah kepada Ummu Jamil binti Al-Khattab, tanyalah dia apa jadi dengan Rasulullah. Lalu pergi jumpalah mak dia Ummu Jamil, lalu tanya pasal Nabi SAW. Abu Bakar tanya mengenai Muhammad bin Abdullah. Maka apa jawab Ummu Jamil? Maksudnya Ummu Jamil dah Islam, tapi sebabkan mak dia tak Islam, dia tak berani nak cakap. Dia takut mak dia berpihak kepada orang bukan Islam. Maka apa dia cakap pada mak Abu Bakar? Saya tak tahu pasal Nabi dan saya tak tahu pasal Abu Bakar, tapi saya nak tahu pasal Abu Bakar tu macam mana keadaan dia. Boleh tak saya tengok? Maka dia pun ikut mak dia balik ke rumah, tengok Abu Bakar terbaring. Lalu dia pun cakap pada mak dia tu, demi Allah, kaum kau ni telah buat satu perkara yang sangat teruk. Mereka ni benar-benar kaum yang jahat, kata Ummu Jamil tadi. Lalu maka Abu Bakar tanya, apa jadi dengan Rasulullah? Lalu Ummu Jamil cakap pada Abu Bakar, ni mak kau ada ni, takkan aku nak beritahu? Mak dia tak Islam lagi. Maka apa jawab Abu Bakar? Tak apa, tak ada apa masalah, mak aku boleh tahu. Maka barulah Ummu Jamil beritahu tentang Rasulullah, Nabi sihat, okey, tak ada masalah. Maka Abu Bakar tanya, kat mana Muhammad? Nabi ada dekat Darul Arqam, Umar Al-Arqam. Maknanya Nabi tak ada apa-apa, okey. Yang teruknya dia Abu Bakar tu. Maka ceritanya, kata Abu Bakar, ni perkataan yang menunjukkan dia sangat sayang kepada Nabi SAW. Dia telah berkata, fa inna lillahi ala alla azuqa ta'aman wala ashraba syaraban aw atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, demi Allah, dia maknanya dia bernazar, dia bersumpah, aku ni tidak akan menyentuh mana-mana makanan dan aku tidak akan minum mana-mana minuman selagi aku tak jumpa Rasulullah. Mana ada orang cakap macam tu, melainkan kalau orang bercinta je. Saya kalau saya tak jumpa dia, aku tak nak makan lah. Sayang kan. Tu je, masih sayang je, lepas tu hilang sayang habis lah. Menyampah tengok kan. Nabi ni hebat. Abu Bakar boleh cakap macam tu, aku takkan makan, aku takkan minum selagi aku tak jumpa Rasulullah. Tak ada berlaku pada manusia lain melainkan Rasulullah sahaja. Kita boleh bayang macam mana perasaan sahabat ketika itu. Hebat sangat-sangat sayang pada Nabi. Kita tak hidup zaman tu, tak boleh nak menggambarkan kehidupan kita hari ni. Kalau kita sayang pada satu orang pun, sayang dia tak berapa lama je. Tapi Abu Bakar ni hari-hari sayang pada Nabi SAW. Kemudian juga keluarga Nabi SAW tadi, keluarga Abu Bakar tadi,
Mak dia dengan Ummu Jamil tahan Abu Bakar. Tak boleh, kau tak boleh jumpa lagi. Kau tengah sakit macam ni. Tak boleh. Kemudian tunggu dulu kau dah sihat dan tunggu selepas manusia semua dah tenang baru kita pergi jumpa. Maka peristiwa ringkas selepas itu barulah Abu Bakar dah okey, dah boleh berjalan. Mereka papah Abu Bakar bawa jumpa Rasulullah. Ini cerita panjang. Tapi inilah sifat sayang Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, tak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia. Sebab tu dia manusia yang paling afdal selepas Nabi. Paling ranking selepas Nabi siapa? Abu Bakar. Tak ada orang lain boleh lebih daripada Abu Bakar. Tak ada. Dialah bersama dengan Nabi hijrah ke Madinah. Dialah yang sama-sama susah dalam Gua Sur. Dialah yang tahan, sanggup buat apa-apa untuk Nabi. Offer semua untuk Nabi. Tak ada orang lain. Abu Bakar je. Sebab tu Abu Bakar ni pertama dilantik sebagai khalifah. Dan dialah saat matinya satu-satunya manusia yang dikebumikan sebelah Rasulullah SAW. Mana ada siapa? Abu Bakar je. Ni semua nak tunjuk cinta Abu Bakar. Bahawa Abu Bakar belum sahabat lain lagi. Umar belum masuk lagi, Osman belum masuk lagi. Abu Bakar punya cinta pun kita boleh faham. Sangat hebat, mendalam cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi saya cukuplah kisah mengenai mereka dalam kitab-kitab ini untuk menunjukkan betapa besar hebatnya Rasulullah itu sendiri. Kalau cinta dah macam tu hebat, Nabi tu macam mana? Lagilah hebat. Mudah-mudahan kita makin cinta kepada Nabi SAW, merasa makin bertambah sayang kita kepada Nabi SAW, dan kita bersungguh-sungguhlah beramal untuk bawa kepada alam akhirat. Macam awal mukadimah saya tadi, rebutlah peluang apa saja yang boleh memperbanyakkan pahala kita, sebab Nabi dah beritahu. Itu tanda kita sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.